Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 15,712 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 18 daripada kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 16 kes import. Sementara itu, 4,001 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif 0.85%. 239 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 7 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,371. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 5.9%. Sehingga 10 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin 94.6%, untuk 2 dos vaksin 93.6%, sementara 29.2% bagi penerima 3 dos vaksin. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 10 malam hingga 4 pagi, tiada pelanggaran arahan dicatatkan. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan RM2,268.4 juta pada bulan Oktober 2021, iaitu peningkatan 54.3% daripada RM1,470 juta pada bulan yang sama tahun 2020. Bagi perubahan bulan ke bulan pula, jumlah perdagangan bagi bulan Oktober 2021 menurun 3.3% berbanding bulan September 2021. Jumlah ekspor meningkat 159.8% tahun ke tahun kepada RM1,397.5 juta berbanding RM537.9 juta pada Oktober 2020. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Oktober 2021 adalah Republik Rakyat China, diikuti oleh Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke Republik Rakyat China adalah kimia, diikuti dengan bahan api galian. Manakala ekspor terbesar ke negara Australia dan Singapura adalah bahan api galian. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan penurunan kepada RM870.9 juta pada Oktober 2021 daripada RM932.1 pada Oktober 2020, terutamanya disebabkan oleh penurunan import jentera dan kelengkapan pengangkutan dan kimia. 5 komoditi impor utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan kimia. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang 56.7% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Australia, diikuti oleh Jepun dan Rusia, dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Oktober 2021, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut, diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat.
Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Oktober 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.pn. Sistem dan aplikasi mudah alih e-undi bagi majlis pengundian dan pemilihan calon-calon penghulu mukim dan ketua kampung telah menarik minat para penduduk untuk menggunakan kaedah tersebut yang mudah dan terkini. Perkara itu antara yang dijelaskan semasa taklimat pemberigaan mengenai sistem berkenaan yang diadakan kemarin. Taklimat dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Daerah Tutong khusus bagi ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung di daerah berkenaan. Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin pemangku pegawai daerah Tutong dalam ucapannya antara lain menjelaskan pemberigaan bertujuan bagi menyebarluaskan lagi maklumat mengenai sistem dan aplikasi berkenaan kepada penduduk-penduduk kampung melalui ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung. Taklimat disampaikan oleh Dayang Jaimah binti Tuah, Ketua Bahagian Kuasa-Kuasa Tempatan dan Perpaduan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sistem tersebut mempunyai 3 tata cara pengundian iaitu menggunakan aplikasi mudah alih e-undi, tablet dan kertas undi. Bagi tujuan pendaftaran, penduduk kampung bolehlah mendaftar sebagai pengundi melalui aplikasi mudah alih e-undi PMKK dengan memuat turun dari App Store atau Google Play yang boleh diakses menggunakan akaun e-Darussalam. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Program Talaqi Kitab Turaf bagi orang ramai dapat menanamkan rasa cinta terhadap karya-karya ulama terdahulu di samping menjadi rujukan dalam mempraktikkan amalan beragama. Diadakan selama 3 bulan bermula 2 Februari sehingga 23 April, itu pada setiap hari Rabu dan Sabtu. Program memfokuskan 4 kemahiran dalam Kitab Turaf. Program tersebut menurut Dr. Haji Harapandi bin Dahri, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turaf, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Program tersebut dianjurkan oleh Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turaf dan akan mengetengahkan beberapa buah kitab semasa program ini dijalankan. Bayaran program pendaftaran dan yuran bulanan sebanyak RM70 akan dikenakan bagi tempoh penyertaan selama 3 bulan dan RM20 bagi bayaran kitab sahaja. Tarikh tutup pendaftaran adalah pada hari Isnin 31 Januari 2022. Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai program berkenaan, hubungi Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turaf di talian 879-4948 atau 869-8428. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urustia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Agama Brunei dengan kerjasama bahagian teknologi maklumat memaklumkan pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab 1442 Hijrah 2021 Masihi akan mula dibukakan. Calon-calon peperiksaan ibu bapa atau penjaga yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut dikehendaki mendaftar terlebih dahulu melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS. Pendaftaran adalah percuma dan pelanggan boleh mula mendaftar mulai hari ini 12 Januari 2022 pukul 10 pagi. Pendaftaran melalui perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit adalah dengan menaip KHEU, jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST atau 3866 bagi pelanggan progresif.
Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Bagi sebarang penyertaan dan maklumat lanjut mengenai kaedah pendaftaran serta terma dan syarat bagi perkhidmatan ini, hubungi Mark Telecommunication System Sendirian Berhad melalui email kheuresults@markbrunei.com.